Ni katakan alat penimbang digital. Okey. Ini adalah bekas. Mungkin kita guna mangkuk pijat ataupun apa-apa bekas yang sesuai. Ini adalah serbuk natrium hidroksida. Okey. Okey, berapa gram tadi? 20.0 gram. Ini langkah yang pertama. Baik. Kemudian daripada timbangan ini nanti, timbang tu mesti dilakukan dengan tepat. Kalau tidak tepat, kepekatan natrium hidroksida yang kita kehendaki tadi, iaitu berapa tadi kepekatan? 0.5 molar ataupun 0.5 mol per dm padu. Sama dah, molar dengan mol per dm padu ni sama. Dengan isi padunya, isi padu ialah 1 dm padu. Kena tepat. Kalau tidak, kita tidak akan dapat kepekatan yang betul. Mungkin ketepatan tu 0.4 lebih ataupun 0.5 lebih. Baik, ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua yang perlu kita lakukan ialah kita serbuk natrium hidroksida yang kita timbang tadi, kita larutkan dia ke dalam bikar yang mengandungi sedikit air suling. Natrium hidroksida tadi, serbuk tadi, masukkan ke dalam bikar yang mengandungi air suling sedikit. Air suling di sini kita tidak suka. Kita masukkan, kemudian serbuk natrium hidroksida tadi kita kacau. Kita kacau dengan menggunakan rod kaca lah. Kacau sehingga semua larutan natrium hidroksida tadi larut. Natrium hidroksida larut dalam air suling. Okey, ini langkah yang kedua yang perlu kita lakukan. Baik. Langkah yang berikutnya, langkah yang ketiga yang perlu kita lakukan ialah kita pindahkan larutan dari bikar ni ke dalam sebuah kelalang piawai, kelalang dasar bulat. Kelalang piawai tadi, kelalang dasar bulat, kita pindahkan. Larutan ni tadi kita pindahkan. Cara pindahnya kena guna corong turas. Jadi di sini kita guna corong turas. Baik. Dan corong turas tadi kita letakkan di mulut kelalang dasar bulat. Kemudian kita tuangkan larutan natrium hidroksida yang telah larut tadi, ataupun dari sini samalah, tuangkan. Baik. Dan kelalang dasar bulat yang kita gunakan mesti kelalang dasar bulat yang berkuantiti ataupun dikenali sebagai kelalang piawai dah. Piawai dasar bulat ni, okey, berkuantiti 1 dm padu. Dan kelalang dasar bulat ni dia dah tetapkan 1 dm padu, 250 cm padu. Ingatlah 1 dm padu ni sama dengan 1000 cm padu. Baik.
Jadi bila kita masukkan larutan natrium hidroksida yang larut dalam air suling tadi, kita masukkan ke dalam kelalang piawai ataupun kelalang dasar bulat melalui corong turas, kita akan dapati isi padu larutan berkenaan masih lagi tak sampai 1 dm padu. Dan di sini bagi memastikan larutan natrium hidroksida yang mungkin terlekat di permukaan corong turas, maka corong turas tadi mesti dibilas. Ni cikgu buat gambar botol air suling, bilas dengan air suling supaya larutan natrium hidroksida yang masih lagi terlekat di corong turas akan masuk kesemuanya ke dalam kelalang dasar bulat tadi. Baik. Langkah yang keempat yang perlu kita lakukan ialah kita tambahkan air suling. Tadi kita ketahui bahawa dalam kelalang dasar bulat yang kita dapat tadi, di sini ini adalah meniskus dia ataupun senggatan dia, yang menunjukkan kuantiti itu 1 cm padu. Maka di sini kita kena tambahkan air suling sampailah isi padu larutan natrium hidroksida tadi sampai ke senggatan. Dan bila sampai ke senggatan ni ataupun garis halus yang terbentuk di sini, maka terbentuklah di sini 1000 cm padu larutan piawai ataupun 1 dm padu natrium hidroksida. Jadi kita kena pastikan senggatan ataupun meniskus yang kita nampak di sini mesti betul-betul tepat. Kemudian yang terakhirnya, kelalang ini tadi ditutup dengan penyumbat dan dikoncang untuk memperolehi larutan yang sekata. Maknanya lepas tu tutup pada bahagian atas dengan penutup, kemudian kita goncang supaya kita dapat larutan yang sekata. Jadi ini adalah kaedah yang kita kena lakukan untuk menyediakan larutan piawai natrium hidroksida dengan kepekatannya adalah 0.5 cm padu ataupun 0.5 molar dengan isi padu 1 dm padu. Sekiranya dalam soalan kepekatan yang diberi berbeza, maka bila kita lakukan pengiraan yang seperti kita buat tadi, kita akan dapat nilai jisim yang berbeza. Jadi dengan cara ni insya-Allah pelajar akan dapat menjelaskan macam mana cara nak menyediakan larutan piawai berdasarkan kaedah ataupun larutan piawai dalam bentuk pepejal melalui kaedah timbangan berdasarkan formula mol dan formula jisim yang perlu kita kuasai, yang perlu kita ingat.
Jadi untuk setakat ni cikgu bagi dulu kuliah berkaitan dengan eksperimen, nak sediakan larutan awal melalui kaedah penimbangan. InsyaAllah lepas ni cikgu akan bagi pula melalui kaedah pencairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.